Tiga akta yang berkaitan dengan penubuhan sesebuah entiti perniagaan termasuk Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 yang untuk milikan tunggal dan perkongsian biasa, Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 dan juga Akta Syarikat 2016 yaitu untuk syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Dalam Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, perkongsian liability terhad ini menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian konvensional, dan ia memberi pelindungan liability terhad untuk rakan-rakan kongsinya dan flexibility peraturan perkongsian untuk pengurusan dalaman perniagaan tersebut. Dan juga ia memberi flexibility kepada pelabur atau usahawan untuk memilih model perniagaan terbaik. Apakah perbezaan syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad? Syarikat sendirian berhad menggunakan perkataan sendirian berhad di hujung nama syarikat tersebut. Syarikat awam berhad menggunakan perkataan berhad sahaja di hujung nama syarikat. Perbezaan kedua ialah pemegang share minimum untuk syarikat sendirian berhad ialah seorang hingga tidak melebihi 50 orang. Tetapi untuk syarikat awam berhad, pemegang share sekurang-kurangnya seorang dan tiada had maksimum. Perbezaan ketiga ialah bilangan pengarah syarikat untuk sendirian berhad sekurang-kurangnya seorang dan tiada had maksimum. Untuk syarikat awam berhad, bilangan pengarah syarikat adalah sekurang-kurangnya 2 orang dan tiada had maksimum juga. Contoh untuk syarikat sendirian berhad ialah Wira Digital Sendirian Berhad, dan contoh syarikat awam ialah Air Asia Berhad. Untuk prosedur penubuhan perniagaan milikan tunggal dan perniagaan perkongsian, prosedur yang pertama ialah mendapatkan kelulusan nama perniagaan yang akan digunakan. Kedua ialah mengisi borang pendaftaran perniagaan iaitu borang A yang seperti ditunjukkan di bawah. Dan ketiga ialah menghantar borang tersebut bersama dokumen sokongan berserta fee pendaftaran ke SSM atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pada prosedur pembadanan syarikat persendirian, pertama ialah permohonan carian nama syarikat, dan ini bertujuan untuk mengelakkan daripada menggunakan nama syarikat yang sama. Kedua, mengisi borang permohonan pendaftaran sesebuah syarikat di bawah Akta Syarikat 2016. Setelah dokumen yang telah dimajukan adalah sempurna dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, notis pembadanan syarikat akan dikeluarkan. Seterusnya, pelantikan setiap usaha syarikat hendaklah dilakukan dalam tempoh 30 hari selepas pembadanan syarikat. Prosedur pembadanan syarikat awam adalah lebih kurang sama dengan prosedur syarikat persendirian. Setiap usahawan mesti tahu tanggungjawab yang perlu dipatuhi setelah mendaftarkan perniagaan. Setelah berjaya mendaftarkan perniagaan, apakah tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan? Yang pertama ialah mempamilkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan dan lesen perniagaan di tempat yang boleh dilihat dengan jelas. Kedua, mempamilkan papan tanda perniagaan yang mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Seterusnya, nama dan nombor pendaftaran perniagaan mestilah tertera pada dokumen rasmi perniagaan seperti resit, invoice dan nota serahan. Keempat, memperbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan bila-bila masa sebelum tempoh 30 hari selepas pembadanan sesebuah syarikat.
Kelima ialah mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan dalam masa 30 hari dari tarikh perubahan. Ini hanya dilakukan jika terdapat perubahan. Dan keenam, menamatkan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari tarikh penamatan perniagaan tersebut. Berikut merupakan contoh-contoh tanggungjawab yang perlu dipatuhi yang telah dibincangkan tadi. Jika sesuatu perniagaan hendak menamatkan perniagaannya, dia boleh didaftarkan atas sebab-sebab berikut. Lima jenis dokumen perniagaan yang perlu disimpan ialah rekod transaksi bank, rekod jualan, rekod pembelian, rekod kos operasi, dan rekod ambilan dan modal. Pada rekod transaksi bank, rekod transaksi bank ialah penyata bulanan yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun semasa yang menyenaraikan semua urus niaga yang dibuat melalui bank. Rekod jualan ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti jualan yang dilakukan. Rekod pembelian, dokumen yang mengandungi catatan aktiviti pembelian yang dilakukan. Rekod kos operasi termasuk semua bil-bil dalam operasi perniagaan seperti bil pengangkutan, bil insurans, gaji, utility dan sebagainya. Rekod ambilan dan modal pula ialah maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaannya untuk kegunaan sendiri